Doa. Amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Imam Surau Taman Jernih, sah pimpinan daripada Surau Taman Jernih, daripada Masjid Tuan Saufi kita ada turut bersama pada malam ini, dan seterusnya muslimin mukminin rahimakumullah sekalian yang berada di dalam majlis ini, yang mana kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala moga-moga dicatat-catat sebagai amal khair di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan ia juga sebagai satu majlis ilmu yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dimasukkan ia di antara taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin. Alhamdulillah, pertama-tama dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia, sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat serta salam akan menjadi asbab kita didudukkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak, insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Sebelum kata bersahut, sebelum ucap bersambut, saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Afifi bin Don dan tak kena mengenal dengan mana-mana Don. Saya berasal dari Tasik Gelugok, kampung halaman saya di Ayak Melintah Kecil, dan kini menetap di Penaga, dan insya-Allah barang mungkin dalam beberapa waktu terdekat saya akan berpindah ke sebelah sini juga, kawasan dekat dengan Labu Banting, dekat dengan Wak Pau, insya-Allah. Saya bertugas di Kompleks Darul Hidayah, tempat pengajaran, pengajian, pengislaman dan juga tempat untuk fasilitator murtad bagi Pulau Pinang. Dan seluruh perjalanan kerja saya adalah berkaitan dengan saudara bau, daripada mula dakwahnya, kemudian pengislamannya, pengajian mereka, kursus tata rias, tata cara berkenaan dengan ibadat, sehinggalah yang paling kronik dan paling kritis adalah isu murtad di Pulau Pinang. Dan untuk tahun ini sahaja kita di Kompleks Darul Hidayah, sebab saya cuma tenaga pengajar. Di situ juga kita ada lagi 4 orang tenaga pengajar, seorang ustazah, 4 orang ustaz. Ustaz Syamuga juga terlibat di situ, Ustaz Nazim, dan seorang lagi Ustaz Atiqullah, orang belah sini juga. Dia duduk dekat Taman Wak Pau. Seorang lagi ustazah duduk dekat kawasan ini juga. Baik. Pada malam ini saya diberikan taklif untuk menyampaikan mukadimah kalau tengok dalam keperluannya, tetapi disebabkan ini adalah baru kali pertama, sabu tak boleh tak pakai helmet, maka kita kenal-kenal dulu, kita ta'aruf dulu. Dalam kehidupan kita sebagai seorang Islam, perlu untuk kita senantiasa pasakkan, tunjangkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat. Dan inilah satu-satunya jalan yang datang daripada hasil doa yang kita panjatkan dalam bai'ah murni kita ketika mana kita melakukan salat 17 kali. Kita akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari, iaitulah yang disebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan mana-mana orang
yang mencari iman, terutamanya di kalangan umat Islam, bila dia mula mengungkapkan kalimah ini, maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan, menyediakan baginya berbatalion-batalion ujian dan dugaan untuk dia tempuh sebelum dia boleh dapat siratal mustaqim. Dan tak semua orang punya ujian yang sama. Tidak semua orang berada dalam kapal dan perahu yang sama. Ada kalanya Allah uji kita dalam perkara yang berkaitan dengan ekonomi. Ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dalam perkara berkaitan dengan kesihatan. Ada kalanya juga Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita dalam perkara berkaitan dengan hubungan sosial. Justru antara banyak perkara-perkara ujian ini, Allah Subhanahu Wa Taala simpulkan semuanya dikenali sebagai musibah. Bila sebut kata musibah, antara matematika ataupun analogi yang paling mudah, musibah datang daripada perkataan sayyibah, ataupun satu perkara yang kita selalu baca bila mana hujan turun. Biasa baca doa tu, Allahumma sayyiban nafi'an. Cuma dalam praktik hujan ditambah dengan alif di belakang yang diertikan sebagai alif ziyadah, membawa maksud superlatif, iaitulah timpaan yang banyak. Sebab hujan sifatnya menimpa dalam jumlah yang banyak. Tak pernah lagi hujan turun setitik, lepas tu orang boleh habaq kata tadi hujan, banyak titik turun setitik, tak panggil hujan. Itu yang elok pak mentuang kan, sebab setitik. Sebab sifat hujan dia ada sayyiban. Bila ada alif di belakang tanwin, kalau tengok dalam formula Al-Quran juga, ia memberi maksud yang serupa. Dia bukan satu benda yang statik, tetapi lebih banyak daripada perkara yang statik. Itu yang disebutkan sebagai alif ziyadah. Baik, daripada sifat sayyiban ini, bila seseorang umat Islam nak mencapai dan menggapai iman, antara ujian terberat yang dia perlu sedar adalah ujian berkaitan dengan akidah, ujian berkaitan dengan iman, ujian berkaitan dengan tauhid, ujian berkaitan dengan kepercayaan. Saya mengambil kesempatan dalam bulan ini dalam beberapa tempat, sebab kita juga pernah sebelum-sebelum ini, dalam kurang lebih 10 tahun perjalanan kita pernah sempat duduk bertanyakan tentang perkara yang selalu timbul bila mana masuknya bulan Disember, iaitu satu perayaan yang akan disambut oleh sekelompok dan segelintir sebenarnya agama yang juga wujud di negara ini. Dan saya tidak mengatakan perkara ini adalah perkara yang sukar untuk kita cari, sebab tarikh sambutan perayaan tersebut memang senantiasa terpampang di mana-mana kalender dan diberikan cuti umum. Dan dia bukan satu hari, 2 hari. Satu bertarikh 25 Disember, satu lagi bertarikh 1 Januari. Taib. Antara perkara yang kita selalu pesankan dan kita ditinggalkan pesanan daripada guru-guru kita, iaitu senantiasa semarakkan faham dan hadam di kalangan masyarakat umat supaya tidak termasuk dan terjerumus dalam perangkap samar ini, iaitu sambutan yang disebutkan sebagai sambutan Christmas. Saya nak bawakan tajuk ini di sini juga ada agak sedikit kerisauan, sebab kita pernah tempuh 3 kes di kawasan berdekatan di sini secara peribadi dan juga secara berjamaah. Dan apa yang saya boleh sifatkan, ia merupakan satu ujian yang biasa bagi orang yang nak menyampaikan perkara yang benar. Sebab itu selalu kita pesan pada diri kita, sekiranya meletakkan kebenaran di atas segala perbuatan kita, maka kita tidak risau kerana kita ada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak meletakkan hidup kita berada di mana-mana tangan makhluk. Yang ni. Baik, apa yang saya nak cerita dalam isu berkenaan 25 Disember, of course semua orang tahu 25 Disember adalah hari Christmas. Di Indonesia dia panggil hari Natal. Dan Natal ni pula kita boleh tengok dekat hospital lah selalu. Ada ward pra-Natal, ada ward post-Natal. Betul? Yang menikah tahu, yang tak menikah saya duduk angguk.
kan. Mereka dia tahu dia pergi duduk kat Dewan Bersalin tu, labor room. Lepas tu bila dah habis mereka akan pergi dekat pos Natal. Lepas tu mereka kalau nak tunggu untuk bersalin, mereka akan letak dekat pra Natal. Natal bermaksud kelahiran dan ia banyak digunakan di negara seberang. Tetapi di Malaysia dikenali dengan panggilan Christmas. Baik. Dalam agama itu sebenarnya tidak ada satu pun ayat ataupun mana-mana dapatan daripada sekian banyaknya versi yang ada. Tak kiralah tuan-tuan rujuk daripada Ortodok punya version, tuan-tuan rujuk dengan American Bible version, tuan-tuan rujuk dengan Church of England, King Richard dan sebagainya, takkan jumpa berkenaan dengan sambutan ini. Bahkan tidak menjadi satu kepelikan bagi kita bila mana dalam dapatan sejarah membuktikan sebelum tahun 1900 ada sebahagian orang yang melakukan sambutan perayaan untuk 25 Disember ini pernah ditangkap oleh kerajaan yang dinaungi oleh kelompok Kristian Katolik pada waktu itu. Dan kenapa? Sebab benda tu tak wujud. Satu, sekian banyaknya ayat di dalam kitab mereka, antara yang menyebutkan berkenaan dengan tarikh kelahiran Isa, kita sebut sebagai Nabi Isa alaihissalam. Dan benda ni agak sedikit klise. Kerana apa? Sebab dia betul-betul duduk dekat satu thin line, satu garis yang cukup halus. Masyarakat kita kadang-kadang dengan mentah-mentah menelan mengatakan itulah Nabi Isa, sehingga kan dipanggil tahun selain daripada tahun Hijri sebagai tahun Masihi. Bila kita semakin banyak mendapat pendedahan daripada guru kita, berat untuk kita sebutkan itu sebagai tahun Masihi. Kerana apa? Kerana ia tidak ada kaitan dengan Nabi Isa alaihissalam. Kita lebih gemar menggunakan panggilan tahun Grigori kerana ia diperkenalkan oleh seorang ketua padri yang diberi nama Gregorius pada sekitar tahun 1600-700. Dan tarikh bulan ni pula mereka ambil daripada kalender Julian yang ada sebelum pada tu. Bila sebut berkenaan dengan apa yang kita dapati daripada kitab-kitab mereka, ada satu yang kita mungkin boleh kongsikan, iaitu daripada kitab Lukas chapter 2 verse daripada 6 sehingga 11, menceritakan detik kelahiran Isa alaihissalam. Dia bermula dengan menyatakan sesungguhnya Nabi Isa bila mana dilahirkan dibalut dengan kain lampin, kemudian diletakkan dalam palungan ataupun satu bekas, yang mana pada malam itu mereka berada dalam satu rumah yang dikatakan sebagai rumah daging. Tuan-tuan pernah dengar rumah daging? Dalam bahasa Arab disebut dengan panggilan Baitul Laham. Bahasa Arab sebut Baitul Laham. Hari ini tak ada lah jumpa, tapi kalau saya sebut Bethlehem, tuan-tuan biasa dengar. Tel Aviv biasa dengar, Bethlehem biasa dengar. Dia adalah satu tempat yang mana tempat tu sampai sekarang hari ini katanya dijadikan sebagai satu gereja yang kuncinya dipegang oleh seorang orang Islam. Daripada zaman siapa? Daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ketika dia membuka Al-Quds. Selepas daripada Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya, daripada zaman Sayyidina Umar lagi keturunan dia dah pegang kunci tu. Dan bila sebut kata Baitul Laham, disebutkan juga pada ayat yang ke-10 dan ke-11, pada malam kelahiran Nabi Isa itu bintang berada dalam keadaan yang senang dilihat. Maksudnya langit terang, boleh nampak bintang. Dan penggembala kambing sedang menggembala kambing di waktu malam di padang rumput. Baik, bila kita sebutkan situasi berkenaan dengan perkara ini, ia sebenarnya memberi iktibar kepada kita bahawasanya kelahiran Nabi Isa tidak ada kaitan dengan winter, tak ada kaitan dengan musim sejuk, tak ada kaitan dengan salji. Baik, kemudian kalau kita tengok balik daripada Al-Quran, disebabkan oleh sambutan ini terlampau membuak-buak, disambut di seluruh dunia, sedangkan dalam kitab mereka tak menyebutkan ada sambutan seperti ini. Bahkan dalam masa yang sama, dalam catatan sejarah, orang yang sambut sambutan ini ditangkap oleh kerajaan yang berpaksikan keagamaan agama tersebut pada sekitar abad yang ke-17 ke-18. Jadi Al-Quran datang dalam keadaan memberikan sekali lagi pencerahan, iaitu
Tuan-tuan biasa baca surah yang ketiga, surah Ali Imran. Nanti tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh cek daripada ayat 33 sampai ayat ke-60. Ayat ke-66. Kisah berkenaan dengan surah ketiga ni, surah Ali Imran. Siapa Ali Imran? Imran kahwin dengan Hana. Ali maksudnya keluarga Imran. Keluarga Imran. Imran kahwin dengan Hana, dapat Maryam. Bila nak dapat Maryam, sebelum dapat Maryam tu Imran dan juga Hana sudah pun bernazar nak menjadikan anak mereka satu orang abid, satu orang yang beribadah. Dan bila mana lahir anak mereka adalah perempuan, maka lahirlah satu orang anak perempuan diberi nama Maryam. Diletakkan di bawah penjagaan Nabi Zakaria pada ketika itu, dan Nabi Zakaria tidak punya anak. Nabi Zakaria tidak punya anak. Disiapkan mihrab. Mihrab tuan-tuan tahu, mihrab satu tempat yang agak terpencil, tempat duduk imam ketika mana menjadi imam salat. Dan disitulah Siti Maryam melalui perjalanan kehidupan dia dalam jagaan Nabi Zakaria, sehingga tibanya waktu Nabi Zakaria mendapat anak dan sebagainya. Kemudian Nabi Zakaria pun yang kata dapat anak tu dikhanakan oleh pada satu ketika dia membawakan bekalan makanan nak diberikan kepada Siti Maryam, tetapi makanan sudah ada, makanan dah ada, minuman dah ada, pakaian dah ada. Dan ini yang menyebabkan suasana ataupun perkara yang berlaku pada Siti Maryam itu menjadi motivasi besar kepada Nabi Zakaria untuk bermohon kepada Allah supaya dia pun dikurniakan zuriat dan perjalanan ibadatnya itu persis sama macam mana Siti Maryam. Maka dia pun berdoa, melakukan salat ketika mana di mihrab, dan dalam doanya dia menyatakan sesungguhnya dia sudah, badannya sudah tua, badannya sudah letih, rambut sudah memutih, isteri dia sudah pun disahkan tidak boleh mengandung, dan dia cuma minta wa antal khairul warithin, sesungguhnya engkau ya Allah adalah yang sebaik-baik memberikan warisan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memakbulkan permintaan Nabi Zakaria dalam keadaan dia masih lagi berada dalam suasana solat. Selepas daripada solat, terus datang malaikat bagi tahu dekat dia akan dapat anak dan diberikan nama Yahya, iaitu bermaksud kehidupan. Yang mana bila manusia mengatakan takkan boleh hidup, takkan boleh dapat anak, takkan boleh dapat zuriat, tetapi dengan izin Allah, kun fayakun kata Allah, maka dapat Zakaria. Dan bila mana selesai daripada perkara itu, peristiwa itu, kita akan buka satu lagi surah, surah yang ke-19, surah Maryam, juzuk yang ke-16, muka surat 306. Mudah kita ingat sebab dia surah ni selepas surah Kahfi. Surah Kahfi kita duk baca surah ke-18, surah ke-17 surah Isra, 18 kat Al-Kahfi, 306 kita akan jumpa surah Maryam. Kita akan jumpa di sebelah kiri bawah sekali satu kata kunci terbesar, ya Allah Subhanahu wa taala titahkan, Allah taala firmankan, Allah taala rakamkan suasana yang berlaku ketika sejurus sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Dan benda ini dimuatkan antaranya perkisahannya daripada ayat yang ke-16 sampai ke ayat yang ke-33 kalau kata kita boleh buka. Tapi kalau kata nak tengok, nanti saya nak bawa dekat tuan-tuan, cuba tengok dekat ayat yang ke-26. Ayat 26 bawah sekali belah kiri kita akan jumpa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa hudhi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Siti Maryam, kerana Siti Maryam merasa lelah, dia merasa satu kesakitan, dia merasa satu perkara yang membebani pada diri dia pada ketika itu, sebab dia sedang berhadapan dengan suasana untuk melahirkan anak, dan ini anak pertama, of course, sebab tak pernah melalui proses itu. Dan hakikat akidah orang iman, kita berpegang teguh kepada satu penaklukan akidah, iaitulah yang dikatakan sebagai Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dalam keadaan ibunya Siti Maryam tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Dan kita tak berpegang pada akidah yang mengatakan Nabi Isa dilahirkan dalam keadaan tidak ada bapa. Itu adalah satu satu term yang cukup rapuh. Cukup apa? Memang cukup apa? Sebab bapa ini dia lahir selepas adanya suami.
Bila dapat suami baru kita boleh panggil bapa. Sebab itu term ni dibawakan oleh kelompok kufar ini nak bagi tahu dekat kita Nabi Isa dilahirkan dalam keadaan tidak ada bapa. Tak ada bapa. Padahal bukan tidak ada bapa. Ibu Nabi Isa tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Yang ini kena pegang sungguh-sungguh. Sebab kita berhadapan dalam beberapa taktikal untuk murtad ini, antara yang cerdik ataupun antara yang buat research, yang study, mereka akan guna point ni. Dan bila tanya dekat kita, kita akan abang. Kita beriman pada keadaan Nabi Isa dilahirkan dalam kanik ibunya tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Dan bila kita beritahu benda tu, dia akan blok. Tapi kalau kita juga bersetuju dengan mengatakan Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa, maka benda tu nanti akan berlarutan dan membuka satu lagi kluster bayangan baru yang kita pula nak kena selesaikan benda tu. Sedangkan hakikat dia, Nabi Isa dilahirkan dalam keadaan ibunya tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Baik, bila mana Siti Maryam mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan peritnya, sakitnya untuk melahirkan anak. Dan perkara ini kita boleh tanya dekat kaum ibu kita, ibu para wali, bagaimana mereka melalui detik peristiwa untuk melahirkan anak. Dan antara yang disebutkan ulama, salah satu jenis lupa yang Allah Ta'ala bagi orang lupa adalah lupanya ibu ketika mana melahirkan anak. Para ibu tu Allah Ta'ala bagi dia lupa rasa sakit ketika melahirkan anak. Sebab tu dia boleh lahirkan lagi second, third dan sebagainya. Dan kadang-kadang satu pun dia kata cukup dah. Kita lelaki ni masuk duduk dalam labor room, duduk sebelah, dia kata tobat dah, cukup dah kali ni. Han nak bubuh nama apa pun han bubuh dah. Pasal kita tengok susah dan sukarnya si ibu nak melahirkan anak. Lepas tu kita pula dia boleh buat muka kongkiak depan lelaki. Alah beranak tak tahu mana. Jaga buat cermat sikit. Sebab tu kena syukur kepada Allah Subhanahu Taala. Bila mana rintihan keluhan daripada Siti Maryam ini diperdengarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia mendengar suara daripada atasnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-25, bahawasanya Allah Taala memerintah kepada Siti Maryam, pergilah engkau ke pohon kurma dan gegarkanlah tepuk pokok kurma tu, dan akan luruh kepada engkau buah kurma yang masak ranum. Buah kurma masak ni dipanggil dengan panggilan rutab. Rutab pernah dengar rutab? Dia ada dua. Dalam hadis Nabi sebut bila buka puasa, kalau waktu hujan Nabi akan buka puasa dengan tamar. Kalau waktu kering panas, Nabi akan buka puasa dengan rutab. Tamar ni buah kurma yang kembang, yang dah matang, kemudian dipangkas mayangnya dan diletakkan untuk jemuran, dan kemudian mereka akan tunggu sampai kering. Itu tamar. Itu tamar yang main dekat kita Safia ke apa ke semua tu. Bila sebut rutab, dia lembek. Kita pegang tu dah lembek dah. Dia macam nak berayak sikit. Dan itu adalah rutab yang dikeringkan. Dan dalam ayat yang ke-25 ini, ia merujuk kepada rutab. Dan kata ulama, selepas daripada kalimah rutab, dia keluar perkataan janiyah, dekat dengan perkataan janin. Maksudnya dia memudahkan proses untuk melahirkan anak. Siapa yang dah dekat dengan waktu kelahiran, perbanyakkan untuk makan kurma. Perbanyakkan untuk makan kurma. Nescaya dia akan membantu untuk memudahkan lagi kelahiran. Sebab of course kurma ni dia tinggi fiber. Bila sebut kata tinggi fiber ni, dia akan tinggi serat. Dia akan memudahkan untuk proses yang apa yang kita sebutkan sebagai kelahiran. Yang tu salah satu benefit yang dilakukan kajian ke atasnya. Cuma lebih dahsyat lagi berkenaan ayat ini adalah kurma yang masak ranum ini hanya berlaku ataupun hanya boleh jumpa dalam bulan yang ada musim panas. Bulan musim sejuk tak ada. Bulan musim sejuk nak cari kurma putih pun tak ada. Dan kena ingat, Nabi Isa dilahirkan di Palestin. Kita sepakat dengan benda tu. Baik daripada catatan kita, begitu juga dengan catatan Israiliyat yang menyebutkan juga antara sebab mereka nak mendapatkan Al-Quds adalah dikarenakan isu tentang Nabi Isa AS. Sebab itu bila sebut kata buah kurma masak ranum, hanya berlaku dalam beberapa waktu yang tersisa selepas daripada musim sejuk. Antara yang ulama sebutkan, berkemungkinan waktu tersebut adalah sekitar bulan Jun, bulan Julai, bulan Ogos, bulan September. Kerana apa? Kerana pada waktu itu adalah dah hujung-hujung dah autumn, dah dekat dengan musim sejuk. Dan bila mana masuk saja bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4,
dia dah mula musim sejuk di bahagian negara di sebelah hemisfera utara. Kita khatulistiwa, panas dan lembap, bukan otak tapi cuaca, kan? Sebab tu bila sebut kata hemisfera utara ni, dia memang terikat kepada 4 musim. Dan bila sebut tentang negara Palestin ataupun Syam pada ketika itu, kurma hanya masak ranum sekitar bulan 6, 7, 8, 9. Dan kalau nak abang kata kelahiran Nabi Isa, ya, berlaku dalam tempoh tu. Dan benda ini juga disebutkan dalam kitab dia, bang. Dan benda itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Jadi bila main dekat kita pada hari ini, antara perkara yang berlaku adalah sambutan itu akan dinampakkan kepada kita dalam 2 versi. Satu, dia akan sebut dekat situ Christmas, CHRISTMAS. Pernah tengok? Satu lagi akan tulis X Mas. Pernah tengok? Dia ada 2. Selalu kita jumpa sale Xmas, sale Christmas. Baik, apa beza? Adakah sama? Dua-dua itu adalah satu perkara yang tidak pernah sama. Dan sebab itu diletakkan huruf X. Why? Yang tulis penuh ini adalah orang yang bersetuju pada tarikh tersebut Nabi Isa dilahirkan. Bila? 25th of December. Memang mereka percaya sungguh-sungguh memang lahir pada hari itu. Dan untuk yang berbuat X, mereka kata tak. Habis tu pasal buat X, X tu maksud dia tak tahu. Mr. X tak tahu siapa lahir. Kerana apa? Dalam satu lagi dapatan berkenaan dengan agama kuno, sebab Kristian ini ditakluk oleh kerajaan Rom. Bila sebut kata Rom, mereka penuh dengan segala penyembahan goddess, segala god of war dan sebagainya. Mereka sembah dewa-dewa tertentu. Ada Medusa, ada Venus, ada dekat situ Nike, ada Aurora dan sebagainya. Ada Februs, ada Janus. Baik, bila sebut berkenaan dengan 25 Disember, ada satu dewa yang disebutkan dalam ajaran agama ini. Sebahagian besar mereka mengatakan agama tersebut adalah agama Bacchanalia di kawasan sekitar negara Skandinavia. Kawasan negara ini adalah duduk dekat Jerman, Austria, Poland dan sebagainya. Kat kawasan tu mereka ada satu ajaran, nama ajaran dia Bacchanalia. Dan mereka akan sambutan 25 Disember untuk menyembah satu dewa yang dikatakan sebagai anak kepada dewa Horus. Dan nama dewa tersebut adalah dewa Saturnalia. Saturnalia ni kalau tuan-tuan tengok dalam planet, kita ada Jupiter, kita ada Mars, kita ada Saturn. Bukan setan, Saturn. S-A-T-U-R-N. Okey, Saturn itu perkataan yang sama, Saturnalia. Dia yang disembah pada 25 Disember. Cara sembahnya bagaimana? Disebutkan salah satu cara menyembahnya adalah dengan bawa masuk pokok dalam rumah. Dan pokok ini adalah pokok pine. Pernah tengok? Pernah awak balik? DIY tengok murah RM13.9, bungkus yak balik. Jangan lupa beli kapas sekali, sebab nanti nak tabung-tabung ala-ala salji. Takut nak buat air ketui, nak buat air atas tu nanti takut cair. Jangan duk gagah, sebab ia adalah salah satu cara penyembahan. Ini ritual agama. Ini bukan benda yang dikatakan budaya. No, it's not budaya. Sebab kalau budaya, maka orang-orang ini tadi adalah orang yang satu agama yang tidak boleh dianuti di Afrika. Why? Sebab Afrika tak ada salji, kan? Tak boleh juga dianuti di Malaysia, sebab Malaysia tak ada salji. Sebab itu bila sebut berkenaan perkara ini, salah satu cara penyembahan dewa Saturnalia adalah membawa balik pokok ini ke dalam rumah. Sebab tu kalau tengok Mr. Bean sanggup potong pokok, Nenek Mini Cooper pun tak apa, boleh rojoh masuk balik main rumah. Pasal memang itu adalah satu syarat untuk menyembah dewa ni. Dan sebab itu pada era sebelum ini, orang-orang yang sambut ajaran ini ataupun penyembahan ini akan ditangkap oleh kelompok agama itu sendiri, tapi didiamkan disebabkan oleh adalah yang isu berkaitan dengan Freemason dan sebagainya. Yang tu kita tak boleh nak ulas lagi, sebab nanti buka tu menerap saya dan juga tuan-tuan, kan? Bukan saya seorang. Sebab itu bila sebut kata salah satu cara dia bawa balik pokok tu. Kenapa? Sebab pokok ni dikelani sebagai pokok yang punya semangat yang paling kuat dalam menempuh winter solstice. Nanti balik boleh cari solstice. Dia pokok yang satu-satunya boleh hidup sepanjang musim sejuk, dan kemudian bila pecah saja panas, dia akan kembali bertunas. Musim sejuk dia nampak macam mati, dia dah autumn, dah luruh dah, tinggal dia punya ranting dengan dahan.
Tapi bila dah habis salji, dia pecah tu naik. Dia naik lagi daun. Dan semangat pokok tu tadi dibawa balik ke rumah. Boleh kerak balik. Kita pula gelut masuk pokok bunga kertas mak mentua. Kan? Lilit pula dengan lampu lilap. Depa letak pokok tu, yang ni adalah ajaran depa. Depa akan letak pokok tu, depa akan gantungkan beberapa azimat-azimat dalam beberapa bentuk. Salah satunya berbentuk bulat. Bulatan warna emas, warna merah dan sebagainya, mungkin kadang-kadang warna hijau. Ikutlah, bukan ikut parti, tapi ikut dia punya niat dia nak dapatkan apa. Kemudian digantungnya satu amulet ataupun satu tangkal berbentuk burung pigeon, digantung juga di hujung atas kemuncak pokok tu tadi. Dia akan letak satu bintang, dan kadang-kadang ditukar ikut suka. Depa ada depa punya garis panduan tu. Han nak dapat apa tahun ni, han nak dapat apa untuk raya kali ni, han nak dapat ni, nak dapat ni ambil ni, nak dapat ni ambil ni. So gantung. Kemudian mereka akan nyalakan lilin yang juga digantung sebenarnya. Dan proses yang duk balut pokok tu tadi, sekali dengan tiang-tiang rumah semua tu, kalau dia kata sebab nampak benda tu maka dia pun seronok nak balut, dengan asbab dia nak tiru depa ni. Sebagian ulama mengatakan ia adalah tasyabbuh, sebab tak ada kena-mengena. Kalau untuk kita, contoh bulan Ramadan, dalam satu riwayat menyebutkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, bila masuk satu Ramadan, malam tu dia akan nyalakan pelita di masjid. Dan benda tu yang yang kita ambil, kita absorb sampai ke tanah ini. Sampai di Malaysia ada satu sambutan, bukan sambutan lah, yang selalu kita jumpa, main malam 7 likur. Pernah dengar? Likur tu 20, 7 tu 27 lah. Dan bila sebut kata 27 likur, dia akan 7 likur tu dia akan buat panjut, dia akan letak pelita, dia akan bubuh pelita dalam bekas kaca dan sebagainya untuk memeriahkan. Why? Sebab ia adalah satu perkara yang pernah dilakukan oleh para sahabat terdahulu, seawal zaman khalifah yang kedua, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Cuma bila mai ke depan ini, ada orang yang kata dok ni ikut Hindu dan sebagainya. Kalau nak ikut yang agama tu, ya, dia pergi bubuh adalah bekas tanah. Dia pergi letak lagu tu. Lepas tu dia pergi buat pula pancang sampai tinggi, duduk tengah-tengah rumah, orang nak lalu tak boleh, cucu belah situ pun kena tampak pula. No. Dia untuk mencerahkan keadaan rumah dan sebagainya. Okey. Ada orang bagi alasan, dia kata dia dah bubuh lampu tiang. Okey, rumah cerah. Takkan TMB nak tibai satu kampung semua dia bubuh tiang lampu. Kau sini bubuh tiang lampu tiap-tiap lorong. Tiap-tiap rumah bubuh tiang lampu. Silap banyak ada. Ustaz, kami tiap-tiap rumah ada tiang lampu. Punggah. Tak ada. Dia akan pi dekat hotspot dan sebagainya. Sebab tu kalau kita nak letak, ya boleh letak. Tetapi jangan pula kita letak tu dalam keadaan tak erti apa. Ni siapa letak, lepas tu sambut ayah kita ikut cara mereka. No, pernah dilakukan. Sebab tu kalau tuan-tuan perhati dan tuan-tuan perasan, era 90-an 80-an dulu, masuk bulan puasa, masjid dia akan, kan masjid dia ada dekat papan kening tu, lampu bulat tu. Dulu tak ada lampu tembok, mahal ke darah benda tu. Kita nak beli pun puas kutip, khairat mati. Khairat tu dah mati dah, tak boleh beli lagi lampu nak buat kat tembok. Tapi lampu blok hak color tu, kita akan tengok mula dipasang masuk bulan puasa. Perasan tak benda ni? Kau tak perasan? Saya duk main PUBG Ustaz, pernah perasan benda-benda ni? Kan? Benda ni, why? Benda ni kita ambil daripada perjalanan para sahabat. Ada dia punya dalilnya, tetapi kita dah tak jumpa. Why? Sebab apa tak jumpa? Sebab benda tu dah lumat dalam perjalanan kebudayaan yang kita dah angkat sebagai uruf. Sebab tu kena clear benda ni. Jangan kita lebih laju dari derah. Tiba-tiba duk pergi tibai kata benda ni tak betul, relax, moduk relax tu. Hampir duduk tepi tu, buka kitab cari. Tarikh Madinah ada. Syiarul A'lam An-Nubala ada. Kisah berkenaan Hayatul Sahabah juga menceritakan benda yang sama. Dan benda ni yang dilakukan oleh para ahli ulama dan tidak ada kekangan dan sekatan daripada ulama dulu untuk kita buat. Sebab itu kena jelas dekat situ. Kembali kepada pokok pine itu. Dan di bawah pokok tu tadi akan diletakkan segala macam habuan, yang mana pada hari ini digantikan dengan present, hadiah. Present datang pada presentation, iaitu bermaksud persembahan. Pernah dengar persembahan? Kita bila belajar, kita kena presentation di depan, kita kena buat persembahan. Present datang daripada perkataan yang sama, iaitu bermaksud persembahan. Apa yang disembahkan? Ada something yang disembah. Sebab tu dia nak letak benda tu dekat kawasan tu. Kemudian kenapa pokok tu sangat-sangat diperlukan dan perlu disembah, dilakukan sebagai ritual penyembahan? Kerana
di zaman awal ataupun zaman yang kita panggil sebagai zaman kegelapan ini, di era 1500, 600, 700, 800 ini, mereka sebelum pada tu, sebelum daripada kejatuhan Empire Islam di Andalus 1492, sebelum 1400, mereka bila masuk saja winter solstice, masuk saja musim sejuk, orang-orang yang duduk di negara Skandinavia ni, mereka akan berhadapan dengan penyakit yang berjangkit disebabkan oleh musim sejuk. Mereka tidak cukup kawasan yang panas, duduk dalam rumah, akan berlakulah penyakit yang berjangkit, diarrhea, taun dan sebagainya, menyebabkan banyak kematian, masif, banyak sangat kematian. Dan bila mana orang yang boleh survive itu, mereka rasa seronok sangat. Sebab tu bila masuk saja 1 Januari, mereka akan keluar pada malamnya untuk menyambut ketibaan Dewa Janus, kerana mereka boleh survive dalam hidup sepanjang musim sejuk. Itu salah satu. Kemudian yang kedua, isu berkenaan dengan Santa Claus. Kalau kita tengok balik pada hari ini, Google sedaya mungkin dan semampu mungkin mereka cuba merangkaikan ataupun connectkan, dia cuba hubungkan Nicholas dengan Santa Claus. Kalau tuan-tuan cari hari ini Santa Claus apa dia akan buka kat situ Saint Nicholas. Saint Nicholas. Bila sebut kata Saint Nicholas, dia akan Saint Nicholas ni suka kepada budak, dia bagi hadiah dan sebagainya. Di bawah segala mendapan ini, kita jumpa satu perkara yang lebih mendahsyatkan, iaitu dalam penyembahan ajaran agama Bakhnalia, ketika mana nak menyembah Dewa Saturnalia, mereka juga perlu untuk menyembah satu lagi semangat yang dikenali sebagai Nikor. Nikor ini digambarkan dalam kitab-kitab agama pagan sebagai satu makhluk yang berbadan besar, berbulu merah, berjanggut putih. Badan besar, bulu merah, janggut putih. Kalau kita mungkin kita panggil tu raya betul lah, kan? Kalau kata dekat anak-anak kita, abang kata aung, tu lah, kan? Takat tu, mereka panggil Nikor. Dan Nikor ni, dia punya sifat dia, bila nak menyembah semangat dia, kena korbankan budak-budak. Dan cara dia pula, dia pun suka untuk tangkap budak. Yang ni dalam ajaran agama dia. Dia nanti bawa satu karung gundi yang besar, dalam dia isi dengan coklat dan sebagainya, untuk dijadikan jebak, untuk dijadikan perangkap, untuk dijadikan sebagai satu umpanan kepada anak-anak kecil yang mana keluar daripada rumah dan sebagainya pada musim sejuk, untuk dijadikan dia punya santapan ataupun penyembahannya. Maka Nikor ini tadi digambarkan sebagai satu semangat yang perlu untuk disembah ataupun ditarik, untuk diangkat-angkat ketika waktu 25 Disember sampai 1 Januari. Dan sebab itu bila mai dekat kita hari ni, dia tak ada cerita lah berkenaan dengan Nikor. Dia cerita pasal Saint Nicholas saja. Itu kalau kata tuan-tuan rajin, tuan-tuan boleh cek ajaran agama Bakhnalia dan juga penyembahan Dewa Saturnalia. Kemudian yang ketiga adalah perkara yang berkaitan dengan tambahan pada 25 Disember, iaitulah satu lengkungan daun warna hijau diletakkan di depan pintu. Kemudian atas dia ada daun maple kot, lepas tu ada cherry dekat dia punya ikatan tu. Dia akan dilekatkan depan pintu rumah bila datangnya 25 Disember sampai 1 Januari. Dan rumah-rumah yang dilekatkan di situ dikira sebagai orang yang appreciate, menghargai Yesus, ataupun orang yang memberikan satu penghormatan kepada Yesus. Lengkungan daun itu adalah merujuk kepada lengkungan daun yang diletakkan di atas kepala kononnya Yesus ketika mana disalib. Dalam Islam, Nabi Isa tidak disalib. Nabi Isa telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Taala tukarkan wajah Nabi Isa dengan satu orang yang menentang Nabi Isa, dan dia mati-mati, hidup-hidup masa tu dia kata dia bukan Nabi Isa, tapi muka dia sebiji. Kita pernah tanya isu ni dalam satu seminar interfaith dialog, perbandingan agama. Adakah betul Nabi Isa yang disalib? Dia kata ya. Kita sebut dalam Al-Quran berkenaan dengan kisah penyaliban tersebut, kita kata tidak, yang disalib itu bukan Nabi Isa, kerana orang tu tadi telah pun ditukar muka. Dia kata tak, benda tu tak boleh jadi. Zaman tu nak tukar muka macam mana? Kalau zaman lah boleh 40,000, 10,000 tukar muka, jadi sajak ke, jadi apa ke, kan, boleh tukar. Tapi zaman tu dia kata tak boleh, nonsense. Baik, yang tu tak masuk akal. Nabi Isa menyembuhkan orang yang buta, boleh lihat, masuk akal? Kita tanya kat mereka, masuk akal tak? Sembuhkan orang yang buta boleh tengok, masuk akal? Dia kata
susah benda tu. Okey, tak apa lagi. Penyakit sopak lega, kulitnya kembali bersih licin, masuk akal tak? Dia kata yang tu pun zaman law pun susah nak dapat cure dah. Okey, yang tu tak apa lagi. Memanggil mayat untuk bangkit, bercakap, kemudian dimatikan balik, yang tu masuk akal? Itu lagi tak masuk akal. Jadi kalau benda ni pun hang tak boleh masukkan akal, tukar muka takkan tak boleh ke? Zaman law boleh buat. Law boleh pergi panggil orang mati. Pergilah panggil orang mati, pergi dekat penanti ke, dekat corner tu, panggil tepuk-tepuk 3 kali, tengok bangkit mayat. Kalau kata boleh. Zaman law tak boleh buat benda tu, tapi Nabi Isa boleh buat. Jadi kalau benda-benda yang mustahil boleh dibuat, apatah benda yang cukup kecil ni tadi. Sebab itu isu berkenaan dengan reincarnation dan sebagainya, kita telah pun hazafkan ia dengan dalil daripada Quran yang mengatakan yang disalib itu bukan Nabi Isa alaihissalam. Bahkan lebih dahsyat lagi, sebelum berlakunya peristiwa itu telah pun datang dalam ayat surah Saf, ayat yang ke-6 surah ke-61, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala gagaskan bahawasanya Nabi Isa alaihissalam berkata kepada pengikut dia bahawasanya sesungguhnya aku adalah Rasulullah dan selepas aku akan datang satu orang Nabi min ba'di ismu Ahmad. Ayat dah, selepas aku akan datang satu orang Nabi sama macam aku juga, sifat dia Ahmad, sifat dia ia adalah satu orang yang juga Rasulullah, dia adalah satu orang yang menjadi Nabi akhir. Dan benda tu yang disebutkan oleh Nabi SAW, ana da'wati Ibrahim wa busyra Isa. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku, kata Nabi, adalah doa Nabi Ibrahim dan juga berita gembira daripada Nabi Isa. Nabi Isa AS 600 tahun sebelum Nabi lahir dah gembira dah Nabi nak lahir. Tiba-tiba kita yang dapat kelahiran Nabi SAW rasa macam tak apa mau nak seronok sebab Nabi lahir. Yang ni yang pelik, yang ni yang cukup pelik. Sebab tu kena dudukkan diri kita dengan sebenar-benar faham berkaitan dengan perkara ini. Itu adalah lengkungan yang diletakkan di atas kepala, kata mereka. Dan buah ceri itu adalah lambangan kepada Sacred Heart. Kalau tuan-tuan biasa dengan term ini, adalah satu darah yang dianggap sebagai suci yang mengalir daripada tubuh Nabi Isa AS, kononnya disebabkan oleh penyaliban untuk menanggung dosa daripada seluruh umat. Sebab itu kalau tuan-tuan perasan, bila kelompok ini meninggal dunia, mereka akan mengucapkan kalimah rest in peace. Why? Kenapa rest in peace? Sebab memang mereka akan peace. Rest in peace, betul. Pasal buat pilah dosa apa pun, sebab nanti the savior akan main settle dosa. Sebab tu dalam banyak sejarah bangsa, negara yang beragama inilah satu-satunya negara ataupun agama yang mana menghalalkan pembunuhan secara besar-besaran. Mass murder akan dilakukan oleh kelompok ini. Kenapa? Sebab kalau mereka bunuh siapa pun, mereka matikan mana-mana orang pun, dosa tu tadi akan disettlekan oleh the savior, iaitu Yesus mereka. Sebab tu mereka tak takut, mereka tak ada masalah. Cumanya mereka berhadapan dengan psikologi yang berat sampai hari ini. Sebab itu bila sebut berkenaan perkara ini, saya cuma boleh maklumkan kepada tuan-tuan, jangan ada kaitan dengan ketiga-tiga benda ataupun kesemuanya. Kemudian bagaimana pula nak mengucapkan? Kita duduk dalam pelbagai sektor, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, sosial. Kita ada saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang sambut benda ni. Ya, boleh ucap mengikut fatwa daripada Dr. Syekh Al-Qaradawi, boleh ucap, tetapi khusus pi dekat dia, habaq dekat dia seorang. Ucap dah ketak kaki dah, kalau tidak kena COVID-19 dia kata, pi ucap dekat dia seorang. Tapi jangan duk pi tulis dalam Facebook ramai-ramai. Kalau saya tulis kat Facebook, saya tag dia, tak usah duk tag pi jumpa dah abang. Ataupun nak mesej ya, boleh mesej hantar dekat dia. Dia bukan kata kami AJK Surau Taman Derneh dengan ini mengucapkan selamat, banyaklah punya selamat. Tak selamat, tuan-tuan. Kenapa tak selamat? Kerana sebagian ulama mengatakan orang yang redha dengan perkara sedemikian adalah orang yang mengisytiharkan perang dengan ayat Allah surah yang ke-19 ayat 25. Sanggup berperang? Boleh, tafadhal mashkura. Kalau ada orang main kata tak apa, untuk asas dasar harmoni, toleransi sesama kaum, ikut suka. Nanti tuan-tuan akan dapat pelbagai maklumat berkaitan benda ni. Tetapi bila mana kita hadap sendiri, kita tengok sendiri dia punya kesan, defek dia kepada akidah umat Islam yang kita sendiri jumpa depan muka, kita bertentang mata dengan mereka, ya kita rasa benda ni kena jaga di kalangan masyarakat umat. Kita tak cerita
dekat mereka supaya tak boleh. Dah, kita hamak kat kita supaya kita jangan duk pi buat benda tu. Ada saudara kita yang masuk Islam, orang Sabahan, orang Sarawakian, Filipin masuk Islam, dan mereka duk selalu tanya, kalau saya balik ke rumah saya dan mereka sambut benda tu, boleh tak saya nak sambut? Boleh ya, pasal hang ada family yang masih lagi duduk dalam agama tu. Tetapi kata Syekh Ahmad Didat, Allah yarhamhu, dia kata waktu Christmas itu adalah waktu yang terbaik untuk kamu dakwah mereka, kembalikan mereka ke jalan kebenaran. Bukan suruh tengok Quran tak lagi, suruh tengok dalam kitab dia sebut bila betul-betul tarikh Nabi Isa lahir. Sebab kebanyakan mereka tak tahu. Dan jangan pula kita ni duk pi tunggu tepi jalan, dia ni pi talau ke dah, ni hang tengok dalam Quran sebut apa, punggah kita pula kena cah. Dan dalam perjalanan kita selalu macam tu. Sebab itu bila sebut depa ni ada hubung ke adik-beradik yang masih lagi tak Islam, ya kita buka benda tu, tak ada masalah, mulazamah boleh. Tetapi beritahu juga dekat dia, jangan lebih sudu dari kuah. Jangan hang pula yang duk pi holik kat itu, pi pakai baju merah apa, duk terjun pi ambil pokok balik dalam rumah. No, bukan hang, sebab hang ada had. Tapi kalau memang tak ada siapa dah, memang tak ada dah mangkak ubi lain nak boleh angkat, hang pergi angkat, pergi ambil dah, buat macam mana, dah tak ada orang. Tapi kita beritahu sebab kita nak bagi tahu dekat depa bahawasanya Islam itu al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak ada agama yang setaraf ataupun lebih daripada Islam. Bila kita abang kata boleh, wujud satu lagi faham, Yesus adalah Isa. Dan banyak orang yang duk masuk dalam dakwah hari ni, terutamanya anak-anak, bukan anak lah, umur 40 ada, 80 pun ada. Bila mereka dakwah, mereka kata, ya kami juga beriman kepada Yesus. Tidak, saya tidak pernah beriman dengan Yesus. Saya beriman dengan Isa ibn Maryam. Kalau ada orang main dekat kita, tak tahulah, mungkin dah main ataupun mungkin akan main, dia akan kata, tak, Yesus juga Nabi Allah Isa, Moses adalah Musa. So benda-benda tu nanti tuan-tuan akan jumpa kalau duduk dalam platform dakwah ni, duduk hadap selalu hari-hari. Dia kata, boleh tak saya nak kata saya beriman dengan Abraham? Saya kata tidak, saya beriman dengan Ibrahim. Saya beriman dengan Daud, bukan David. Saya beriman dengan Harun, bukan Aaron. Ni dapat cucu bubuh nama Aaron. Tanya ambil mana ni? Nama Nabi Ustaz. Nama Nabi tahu mana? Ada dalam kitab mana? Tafsirul Quran daripada siapa? Yusuf Ali. Dalam bahasa Arab Allah Ta'ala panggil apa? Harun. Aaron panggil Harun. So saya tanya dekat dia, panggilan Allah kepada Nabi dengan panggilan translation kepada Nabi, panggilan siapa yang lagi mulia? Dia kata panggilan translation lah. Pasal bubuh nama anak Aaron. Dia bubuh Aaron, bubuh Iron Man 3, lagi power. Ada man dekat kita, Ustaz Pak Long nak bertanya nama cucu. Kata, Ustaz ni nama cucu ni, dia bubuh nama apa? Pak Long baca mesej kat WhatsApp, huruf paling besar. Dia kata bubuh nama anak dia Noah. Kata apa bunyi rebau nak panggil Noah ni? Pernah dengar rebau panggil anak? Kan? Kata apa Noah benda apa? Dia kata ni nama ni tulis, oh Noah nama Nabi Nuh kononnya. Saya kata tidak, nama yang terbaik adalah nama yang dipanggil oleh Allah. Dia pemain kelompok yang pendakwah ni lah, mungkin pernah main kot Corok Tokun dan sebagainya. Dia kata tak sama Ustaz, kalau Yesus tu memang dia Isa, Abraham tu memang dia Ibrahim, memang tak ada masalah. Saya kata masalah. Pasal apa masalah? Memang masalah. Sebab Abraham tu Ibrahim, bukan Abraham. Abraham tu translation. Dan kita kena kaji kenapa Yusuf Ali bubuh nama tu. Kalau tuan-tuan tengok boleh, Yusuf Ali dia buat translation, dia letak nama Adam, dia letak Adam sama lah, Noah dia letak nama Yesus, dia letak nama Yosef, dia letak nama Ezekiel, dia letak nama macam-macam, Eliah dan sebagainya. Kenapa? Sebab dia Yusuf Ali ni lebih kepada bersikap dan bersifat metod dakwah kepada kelompok orang Kristian di negara dia. Dan tak jadi satu kepelikan bila mana tafsir Quran yang dibuat oleh Yusuf Ali membuat-buat dia punya printing. Publisher dia tu cukup banyak. Why? Sebab orang kafir yang agama ni dah mula beli nak tengok. Betul ke? Ada kesamaan ceritanya? Ada dia punya kontradik tak mana? Dan benda tu yang dijadikan sebagai satu motivasi kepada Yusuf Ali untuk buat tafsir guna nama yang juga disebut dalam Bible. Kita pula duk pi pulun ambil itu, sedangkan kita ada zalikal kitabu la raiba fi. Masalahnya hari ni kita yang la raiba fi, kita yang raiba.
Kita yang duk ragu dengan Quran. Allah panggil Harun, Harunlah baik. Dia kata tak masalah, maknanya benda ni benda kecil lah. Okey, kecil. Saya kata tak masalah. Hang kata boleh panggil Abraham. Ya, boleh. Saya kata macam ni. Hang semayang tak? Semayang. Dalam solat, kita wajib baca tahiyat. Betul? Dalam tahiyat ada salawat Ibrahimiyah. Saya minta dia baca. Saya minta dia baca. Depan orang yang dengar daripada dia kata boleh. Saya kata okey lah ni hang baca salawat. Dan dia tak mau baca Sayyidina. Itu dia pasal lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Abraham. Tak boleh kan Ustaz? Kenapa tak boleh? Tadi hang kata Abraham sama. Lah ni kama salli ta'ala Abraham. Tak boleh. Kena Ibrahim juga. Tadi hang kata boleh pakai. Boleh faham tak? Contoh tu imam kita, nama dia Isa. Pak dia nama Daud. Tuan-tuan pergi masjid tu, hak yang bukan pengurusi lah, pengatur acara kot, dia tu jenis-jenis lagu ni. Kata ni Isa sama dengan Jesus. Pak nama Daud, cantik Daud sama dengan David. InsyaAllah tuan-tuan, hari ni solat Jumaat akan diimamkan oleh Imam Jesus, son of David. Berani? Tuan-tuan berani tak? Ni duk jadi. Satu NGO yang cukup lantang dalam perkara ni, duk habaq kata boleh. Tiba-tiba mereka buat kutipan nak bina masjid di Amerika, yang duk habaq kata Yesus. Lah kali mereka buat masjid di Amerika, bubuh nama masjid apa? Masjid Isa. Awak tak buat masjid Yesus. Yang ni yang kita kadang-kadang bukan fed up, tapi bila benda ni kita bawa ke depan, selalunya kita dikatakan sebagai orang yang membackwardkan, memutar belakangkan perjalanan dakwah. Sebenarnya apa yang kita nampak adalah kecacatan yang kekal akan berlaku dalam diri masyarakat umat bila mana sudah ada orang yang mula untuk berkata aku beriman kepada Yesus, aku beriman kepada Abraham wal'iyadzubillah. Kita beriman kepada nama-nama Nabi yang Allah i'tiraf dalam Al-Quran. Dan kalau boleh tukar nama, boleh tafadhal mashkura. Dan benda ni tak boleh clear. Sebab tu bila tuan-tuan dengar berdegar-degar mereka mengatakan boleh buat baju bang. Main ceramah mata buat baju. We love apa? Muhammad last Nabi SAW atas tu bubuh semua nama-nama lagu tu. So perkara yang paling dahsyat yang ni yang kita risaukan dan sangat-sangat takut berlaku. Anak-anak kita semakin membesar, tambah pula dengan suasana masjid kadang-kadang lepas solat tak boleh dah nak wirid kuat-kuat. Anak-anak duduk dalam nilai tarbiyah, duduk tercangak-cangak, duduk cari. Pak duduk alik main PUBG, mak duduk alik main Candy Crush lagi. Bila anak-anak nak mula belajar ni? Lepas solat astagfirullah tu imam dah habis astagfirullah la ilaha illallah syarikalah. Macam mana kita nak duduk nilai tarbiyah? Dan kalau ada orang kata dia nak belajar di rumah, siapa nak ajak? PKP pun piak kan, duduk di rumah pun tak dan duk buat kopi dalgona daripada hari tu sampai lah tak jadi. Roti canai duk melekat kat sini duk dah 3 biji. Duk belajar buat roti canai lambung-lambung duk lekat je tak jatuh sampai ke hari ni. PKPP nak habis dah pun. Boleh faham tak? Bila kita nak ajak, bila kita nak belajar, kita tak ada masa tuan-tuan. Sebab tu masjid satu wadah tempat untuk kita mengutarakan benda ni sedang didiamkan sedikit demi sedikit. Dan kita redha dalam usaha tu. Kita suka dengan usaha tu. Kita duduk dalam keadaan yang tak risau. Ada orang tengah siapa tak boleh buat macam negara-negara Arab. Kita tak mampu lagi nak buat. Sebab kita bukan duduk dalam satu masyarakat yang dibina dengan ketamadunan ilmu. Bahkan ilmu kita ada tetapi didiamkan, dilenyapkan, disenyapkan. Dan kemudian kita berdiri pula di atas gagasan jatuhnya runtuh kota Melaka dan sebagainya. Tak boleh masuk sejarah, lagi panjang cerita. Sebab itu bila sebut benda ni tuan-tuan, kembalikan kita kepada Al-Quran. Cukup dekat kita dengan apa yang Allah Ta'ala katakan, dzalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin. Habis itu yang tak mau ambil Quran sebagai satu benda yang dikatakan sebagai benda benar, mereka belum lagi dapat huda dan mereka belum termasuk dalam golongan muttaqin. Dan kita berikan pencerahan ini supaya diri saya dan juga tuan-tuan sentiasa berhati-hati dan berpada-pada dalam menekuni dan juga mencermati perkara ini. Duduk dalam zaman Dajjal ini, duduk dalam zaman fitnah ini, kita tak boleh lari daripada samar-samar tu. Dan nak duk bercakap ni pun kadang-kadang boleh orang tune benda yang kita cakap. Banyak kali dah duk kena. Tambah-tambah kawasan-kawasan yang berdekatan ni lagilah. Sebab tu kita pesan dekat tuan-tuan,
bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi tarikh saya nak masuk juga sebab masih lagi ada, boleh kan? Kau nak ambil kasut kayu baling kan Ustaz? Kata punggau Ustaz ni lambat. Baik, satu last betul. 1 hari bulan Januari, apa yang akan berlaku pada tarikh tu? Sambutan Tahun Baru. Baik, tak ada dalam mana-mana agama yang di Malaysia ni, memang dalam ritual agama mereka kata sambutan Tahun Baru, tak ada. Tetapi dia of course dia akan absorb diserap daripada perjalanan tarikh 25 Disember, sebab dalam serapah jampi mereka akan menyebutkan perkara itu and Happy New Year, kan? Selalu duk main dia punya jingle dia dan sebagainya. Baik, bila sebut kata benda tu 1 Januari adalah satu lagi proses penyembahan berhala. Berhala apa? Nama berhala tersebut adalah Dewa Janus. Daripada perkataan Janus disebut bulan Januari. Lepas Janus datang satu lagi namanya Februs. Bukan Febris. Febris dekat rumah kita. Tu boleh spray muka lelaki, kan? Kalau kata dia isyak suria lebih sangat, spray dengan Febris tu, kan? Okey, Februs, Februari, Janus, Januari. Janus ini adalah satu dewa yang disebutkan dalam tamadun Yunani yang duduk dalam bentuk punya 2 wajah. Dia ada 2 wajah. Satu sisi mengatakan wajahnya depan ada, belakang ada. Satu lagi dia memang naik muka 2. Of course mereka memang terkenal dengan pelbagai dewa. Kalau tuan-tuan biasa terlibat dengan segala perkara-perkara jahiliah seperti War of God dan sebagainya, War of God 2 dan sebagainya, kan ada pertembungan dewa-dewa ni, Zeus dan sebagainya. Ada Medusa ni dia kepala, lepas tu ada ular banyak tu, kan? Baik, ada Hercules dekat situ. Baik, yang ni nama Dewa Janus. Dewa Janus ni dewa berwajah 2. Ada 2 gelaran yang dia dapat. Satu, The Master of Hypocrite. Ada juga dipanggil The Master of Puppet. Yang keduanya dipanggil sebagai God of Actor. Dewa kepada pelakon dan juga ketua kepada hipokrit yang pandai menipu. Dan dia didatangkan dalam bentuk 2 wajah. Wajah yang pertama berwajah senyum, wajah yang kedua berwajah sedih. Baik, bila sebut berkenaan Janus juga, dia bermaksud pintu gerbang. Maksudnya ya, nak masuk tempat baru kena lalu pintunya adalah Janus. Dan sebab itu Januari itu diletakkan sebagai bulan pertama sebab nak masuk. Okey, 2 muka. Kenapa? Sebab satu wajah akan menghadap ke depan, satu wajah menghadap ke belakang. Dia punya cara ibadat dia pula, sebagian ulama mengatakan adalah perkara berkaitan dengan azam. Pernah dengar azam? Apa azam tahun baru? Orang akan tanya. So kita akan cakap 2 benda. Satu, kita akan kata saya punya harapan di depan gedebak sebab di masa lalu saya tak sempat buat ini, buat itu. Itu adalah salah satu falsafah dalam penyembahan dewa Janus. Maksudnya dia target depan dan dia masih lagi fikir benda belakang. Yang kedua, dia akan cuba menjadi orang yang lain daripada tahun lepas. The Master of Hypocrite. Dia akan berubah daripada diri dia yang tak elok jadi elok. Tahun lepas dia kena friend zone, tahun ni dia tak mau dah nak cinta dengan siapa-siapa. Tahun lepas dia forever alone, tahun depan pun forever alone, kan? Dia tak letak siapa-siapa. Itu target dia kata Mira Fizah nikah dah, ni lofa pula. Dia kata tak payah kahwin dah tahun depan. 2021 tunggu 2028 pula. Baik. Kemudian kalau tuan-tuan perasan dalam production perfilman negara Malaysia, ada juga di luar negara of course berlambak. Dululah gambar tahun 70-an, 80-an, 90-an dia akan keluar gambar production, kan, Grand Brilliant, Shaw Brothers dan sebagainya. Dia akan keluar gambar 2 topping. Perasan tak? Satu topping muka senyum, satu topping muka sedih. Gambar dulu-dulu 80-an punya gambar. Syarikat produksi banyak digunakan untuk filem dan juga drama. Ambil daripada siapa? Janus. Ambil daripada Janus. Dia kena paparkan benda tu untuk dapatkan keberkatan untuk agama ni. Baik, cara penyembahan Dewa Janus yang paling top dan selalu diadaptasi dalam kehidupan masyarakat sosial sedunia adalah siapa-siapa nak menyembah Dewa Janus perlu berkumpul di satu tempat dengan beramai-ramai, bermula daripada 12 tengah malam sampai terbit matahari pagi. Pernah tengok benda tu? Pernah dengar benda tu? Keluar waktu malam, dia punya wajib dia tu mula bila? 12 tengah malam tu dah kena ada dekat luar rumah dah. Ramai-ramai. Tak kira lah siapa pun.
Kemudian kena tunggu sampai pagi, matahari pagi tu terbit. Okey, itu adalah the full section of ritual. Siapa yang buat benda tu kira dia dapat pahala penuh dia punya agama, ajaran tu. Tapi kalau dia keluar 12 suku dia balik pun dikira sebagai meredai dan juga bersetuju untuk menyembah dewa. Dia keluar kerja lain lah. Ni memang dia keluar berkumpul untuk counting. Okey. Kemudian masuk pula dalam bab yang satu lagi yang selalu kita dapat, iaitu berlakunya pembubaran agama Islam bila mana diletakkan keredaan ke atas 3 agama yang berlaku. Okey, masuk ke 12 malam, mereka akan countdown. Kemudian bila masuk ke 12, mereka akan tunggu bunyi loceng. Masuk teng, okey, loceng satu. Kemudian bila dah masuk loceng, mereka akan tiup trompet, vuvuzela dan sebagainya. Habis tiup trompet, mereka akan tembak bunga api. Yang ni yang ulama kata 3 agama, penyatuan keredaan ke atas 3 agama dalam satu masa. Apa dia? Kalau tuan-tuan tengok ketika mana dalil berkenaan dengan nak dijalankan syiar azan didatangkan kepada Nabi SAW, sebahagian banyaknya cadangan demi cadangan. Salah satu cadangan mengatakan kita ikut kita bunyikan loceng, itu Nasara. Kemudian kita nyalakan api, itu adalah Majusi. Kita tiup trompet, menggunakan trompet dan sebagainya, sebab Yahudi mereka guna tu yang kambing punya tanduk tu. So bila tiup trompet tak boleh, itu Yahudi. Maka datanglah syiar azan. Untuk apa azan? Untuk memanggil orang beramai-ramai pergi ke rumah Allah untuk beribadah. Baik, bila kita duduk dalam keadaan situasi 1 Januari ini, ia adalah satu benda yang berkaitan yang sama, dan dia adalah terletak dalam kedudukan yang bersalahan, kontradik. Dia tak sama dengan Islam, iaitu tetap juga tujuannya sama. Bunyi loceng itu tadi untuk tarik orang, tiup trompet juga untuk tarik orang, percik bunga api juga untuk tarik orang. Berkumpul pada satu tempat untuk menyembah. Dan siapa yang disembah pada ketika itu? Dewa Janus. Dan itu yang kita duk sebut, jangan duk keluar malam tu. Dan bukanlah jangan duk keluar tu sampai kita duk kata ada semangat hantu pun, tidak. Tapi yang kita maksudkan bukan keluar untuk berkumpul semata-mata menyambut kedatangan 1 Januari. Boleh jelas? Ada orang menega tu Ustaz, malam tu menega untung Ustaz. Menega cukup untung kan. Jual slipper taksin celup tepung pun orang beli. Bukan dan makan pun duk nganga tengok bunga api. Sebab bunga api ni kalau kita tengok, dia akan merembeskan hormon riang dalam diri kita. Sonok tengok bunga api lah. Kalau tengok bunga tayar dak, hak tu kena pi tanjung rambutan. Dia sonok tengok bunga tayar tu penin lah. Man kulim tak teruk gitu. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan 3 agama ni berlaku serentak dalam satu malam, jaga-jaga. Kita takut kita duduk dalam keadaan yang rata. Dan akan datang kepada tuan-tuan juga nanti. Tak ada apa, benda ni biasa-biasa yang ustaz tu buat teruk apa lah. Silakan, boleh tafadhal mashkurah. Saya tak ada masalah. Saya suka bersalah pendapat dengan mana-mana cadangan dan juga pandangan pada orang. Sebab kita cuma menyampaikan atas akal yang ada Allah Ta'ala berikan pada tuan-tuan untuk menilai dan meneliti apa dia punya konsekuensi kebarangkalian yang bakal mungkin berlaku sekiranya kita menidakkan keimanan kepada Allah dan kita kata nak try tengok pada malam tu dan sebagainya. Dan bukan kata kalau gitu tak boleh nak pergi dakwah. Ya, kalau dakwah okey lah. Kita duk pergi malam-malam tahun baru dan sebagainya, kita duk pergi bagi flyers, kita duk pergi baca Yasin dekat mereka kadang-kadang. Duduk kat bawah pokok ramai, pergi duduk keliling mereka, kita ramai lagi lah. Kalau kita sikit pada mereka, tobat lahum baca Yasin 2 huruf tu, tunggit lah kita. Kita duduk keliling baca Yasin, pakat usha tu belah balik kan. Hak depan tu sikit kita pergi pula baca Yasin, jom baca Yasin sekali, baca Yasin sekali, baca Yasin sekali. Hak tu kita buat pada malam tahun baru yang kami malam Jumaat. Kita pernah buat. Sampai ada orang kata, kalau tu ustaz pun pergi sembah ke? Tak, saya bukan nak pergi sembah, tapi untuk dakwah. Tapi bila mana dah timbul banyak sangat isu, saya tak wani keluar pada malam tu untuk berkumpul di tempat sedemikian. Sebab kita dah sampaikan hasrat kita, kita dah sampaikan penelitian kita, dan kita juga telah melakukan banyak kajian atas jurnal dan artikel. Dapatan-dapatan yang kita dapati menunjukkan bahawasanya orang-orang yang tidak cakna dengan nilai keimanan akidah, mereka senang dan mudah terjerumus, bahkan sampai ke tahap menjadi satu yang disebutkan sebagai rutin tahunan, mesti kena keluar juga. Kalau tak keluar nanti esok sakit gigi.
kan, malam tu mesti kena keluar juga. Kalau tak keluar nanti jadi masalah, dia jadi bengkak pankreas dan sebagainya, macam-macam. So kalau kata sampai ke tahap itu, ada orang yang kata boleh sambut, wala tafaddal mashkurah. Saya tidak apa-apa yang saya boleh bagi tahu dekat tuan-tuan, melainkan semuanya telah pun kita kongsikan kepada tuan-tuan yang mulia. Baik, yang tu 3 benda yang kita kongsikan. Ada lagi satu tapi saya rasa nanti dengan saya pekat tak balik pula. Nanti insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan kongsikan dengan tuan-tuan berkenaan dengan perjalanan tahun yang kita bagi tahu tadi, Gregori dan juga tahun Hijri, sebab dia pun ambil masa juga benda tu. Insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bersama lagi dengan tuan-tuan yang mulia setiap Sabtu pertama. Insya-Allah Sabtu kan? Sabtu pertama ya, di Taman Jernih. Memang taman ni jernih, tapi saya ikut Maitri Keroh, cari jalan tak jumpa. Dia map betul lah. Lepas tu duk nampak rumah orang belakang, saya pergi pusing kot tu, masuk balik kot ni. Alhamdulillah Allah Ta'ala izinkan untuk bertemu dengan tuan-tuan, dan atas kesempatan yang ada ini, saya dengan ini mohon kepada tuan-tuan, sama-samalah kita, saya dan juga tuan-tuan, menambahkan takwa kepada Allah dengan jalan ilmu, dengan jalan iman, dengan jalan amal. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauhkan kita daripada pandemik akidah yang lebih lagi berbahaya, kerana pengakhiran perjalanan orang yang terkena virus akidah, kelencongan akidah, adalah tidak menemui jalan siratal mustaqim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan justru dalam kupasan terakhir ini, kesimpulan yang dapat kita maklumkan kepada tuan-tuan yang mulia, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, moga-moga Allah Ta'ala tetapkan hati kita berada pada landasan takwa yang sebenar. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, Allah Ta'ala permudahkan segala urusan kita, dan jangan pernah takut untuk kita menyatakan kebenaran walaupun kita mengetahui kebarangkalian kesan daripada respon yang akan diberikan oleh orang yang kita sampaikan kebenaran. Cuma kena sampaikan dengan ilmu dan juga dengan amal. Jangan kita sampaikan dengan emosi, jangan kita sampaikan dengan satu benda yang boleh meletakkan perbezaan ego kita dengan orang yang kita tegur. Biar kita sendiri duduk dalam kasut orang yang kita nak tegur. Kata Imam Al-Ghazali, sebelum kamu menceritakan satu keburukan seseorang, ceritalah dulu 1000 kebaikan dia. Cari dulu 1000 kebaikan dia, baru kamu boleh cerita satu keburukan dia. Pastinya kamu tidak akan mampu menyebutkan 1000 kebaikan dia. Justru jadilah orang yang senantiasa melihat kebaikan pada semua manusia, hatta orang itu Islam ataupun tidak Islam, kerana pengakhiran sebuah kehidupan bukan diukur pada permulaan, tetapi diukur ketika mana nafas berada di ghargharah, sama ada mampu untuk mengucapkan kalimah la ilaha illallah ataupun tidak. Moga-moga kita termasuk dalam kumpulan manusia ya Allah Subhanahu Wa Ta'ala rezekikan dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'ul khatimah. Moga-moga takat itu dulu perkongsian mukadimah kali pertama bersama dengan tuan-tuan yang mulia di Surau Taman Jernih. Dan akhir kalam, kalau ada kekasaran bahasa, terguris bercerah, terajak kata, terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak, daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah tuan-tuan, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, berdasarkan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadr khairi wa syarri min Allah. Perkara baik dan buruk semuanya datang dari Allah. Pun begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-insan la yakhru min al-khata' wa nisyan. Manusia selagi mana dia bernama manusia tak dapat lari daripada silap dan lupa. Justru kalau ada kesilapan, ada kelupaan, ada kesalahan, saya mohon maafkan, kaburkan, kuburkan. Kalau ada kebaikan, mohon tolong sebarkan, lebarkan. Dan dari jauh menjunjung duri, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, saya kutip kalam ulama yang selalu saya kongsikan dalam siri kuliah yang kita selalu sampaikan, iaitulah sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fayafudhal mustaghfirin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa sayyi'il asqam. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.